paling banyak pun 10. Oh, okay. Okay, tak apa. Boleh buka kamera ke tak boleh buka kamera? Tak boleh. Malu Boleh Okay, tak? tak apa. Okay, tak apa. Awak tak buka, cikgu buka lah. Walaupun cikgu seorang je buka. Alright. Okay, dah kenalkan. Kita dah perkenalan kan sebelum ni? Okay, so dah pukul 2:06. Korang semua dah makan belum ni? Makan dah. Dah. Okay, good. Dah makan. So, seorang wakil lelaki, 3 orang wakil perempuan. Okay, tak apa. Okay, untuk yang pertama sekali, cikgu nak buka ini dulu. Okay, nampak tak skrin tu? Nampak. Nampak? Good. Alright, now cikgu nak tanya. Siapa kenal dia ni? Siapakah beliau? Tak kenal ke? Tak. Tak. Tak kenal? Okay, nama dia Novak Djokovic. Okay, tak apa. Cikgu next lagi. Okay. Siapa dia? Tak kenal juga. Tak kenal juga. Sekejap ada orang nak masuk. Okay. Tak kenal juga Okay, nama dia Roger Federer. Yang ni? Lagi tak kenal. Yang perempuan pun tak kenal? Tak. Tak kenal. Okay, nama dia Serena Williams. Okay, dia ni? Aduh. Okay, nama dia Maria Sharapova. Okay, cikgu semula. Okay, ni Novak Djokovic merupakan agak-agak dia pemain sukan apa? Tenis. Alright, Tenis. good. Dia merupakan world ranking nombor 1 dunia untuk tenis perseorangan lelaki. Roger Federer pernah jadi nombor 1 juga untuk world ranking untuk tenis, tapi sekarang sudah turun ke nombor 4 tak silap cikgu. Okay, ini Serena Williams. Dahulu dia pernah menjadi pemain nombor 1 perempuan single untuk tenis mewakili Amerika. Yang ni Maria Sharapova, pemain daripada Rusia, terkenal, tapi sekarang dah stop main tenis. Sebelum ni dia ada masalah sebab pernah kantoi doping untuk tournament tenis. Okay, yang terakhir, siapa kenal dia? Kenal tak kenal? Izzat. Macam pernah tengok tapi tak ingat. Okay, dia nama dia Izzat Lomami Ismail. Dia merupakan bukan pemain tenis dan tak pernah main tenis. Okay. Alright. Okay, daripada situ. Okay, kita next dulu. Okay, ini merupakan unit 3. Tenis PJPK 3 4 KSSM bagi subjek pendidikan jasmani. Okay, sekarang kita akan stop sharing first. Kita akan buka satu video. Wait lah. Okay.
Nampak tak dekat Okay, sorry. Okay, nampak tak skrin tu? Nampak. Okay, go. Alright, sekarang check guna full screen dulu. So, Kita kata okay. cikgu Apa dia? Kita kartun Pernah tengok tak cerita ni? Dia Jepun kan? Yep, Jepun. Siapa pernah tengok? Kita ni orang Jepun kan? Yes, dia orang Jepun. Tak ada yang pernah tengok Seorang pun tak pernah. Tak pernah. Yang saya tengok bola tampal je Haikyuu tu lah. Okay, dia lebih kurang juga dia anime berdasarkan sport. Macam Haikyuu juga, cuma ni nama cerita dia Prince of Tennis. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Cikgu nak kenalkan. Banyak asli kita je. Bukan agak kuasa lah. Kuasa main tenis. Apa dia? Dia macam ada kuasa lah. Dia memang ada skill-skill dia tersendiri lah. Okay, sekarang ni awak tengok pelakuan tu. Agak-agak dia nak pukul cara apa tu? Apa yang dia Kalau nak buat angkat bila tenis dia berat cikgu kan? berat. Dia kena angkat, dia kena guna dua tangan kan? Dia tengok kalau kebanyakan pemain untuk biasanya bila menggunakan dua tangan tu apabila nak buat teknik bila nak buat kemahiran libas pula kilas. Okay, cikgu tunjuk ni. Ini nama dia nak smash. Okay, ni one of daripada kemahiran tenis. Dia nak buat smash. Okay, dia smash. Okay, yang ni kemahiran ni tak adalah dalam tenis sebenar. Okay. Okay, dia pemain kidal. Okay, bola tu datang dekat arah tangan kiri dia. So apabila kita kalau pengguna tangan kanan, bola datang daripada kanan, kita akan guna satu pukulan yang dipanggil pukulan pepat. Pukulan pepat ni kalau bahasa Inggeris kita lebih panggil dia sebagai forehand. Okay, kalau forehand ni contoh kan. Cikgu pengguna tangan kanan. So bila forehand maknanya cikgu hayun menggunakan tangan kanan daripada belakang. So tangan cikgu kat tepi je. Okay, itu forehand. Kalau yang tadi dia kata pukulan kilas tu, cikgu akan hayun daripada backhand. Macam backhand badminton juga, cuma perbezaan dia ni tenis, yang tu badminton. So backhand berlawanan arah, forehand arah yang sama. Okay. Masaka Tsubame Gaeshi. Okay, yang itu dia macam drop shot lah. Tapi drop shot dia tipu sikit sebab ni kartun. いつかもう一度試合をしよう。君の腕が完全に君と戦うことはなかった。なぜだ。一時は君の腕には感じたし、その君ならばいつでも試合ができた。 Dengan muka pemain macam poyo je. もしかしたら Ah, 怖かったのかもしれない。 si poyo. Macam poyo muka dia. どちらが上
Dia senior untuk pemain tenis dekat sekolah dia. So dia poyo sikit. ツバメ返し。いややはり手塚ゾーンのエリアだ Tak. Tengok Okay. cerita macam ni yang macam cerita buat tampang ke. Ini anggap macam maruah diri lah. Main benda. Yes, betul. Macam maruah ni. さすがだね手塚。だけど Okay, ni nama dia Smash. Tapi dunk smash sebab dia lompat ke atas dan dia guna overhead smash. Yang ni pukulan smash pancong. Tu underhand serve. Jaranglah berlaku dekat permainan sebenar. Ini edit ke ni. Dia buat susah. Nama pun kartun kan. Hmm. お前の方が一枚弱手だ Okay, that's all. Kalau awak nak tengok lagi, boleh carilah cerita tu, Prince of Tennis. Okay, selepas daripada video, cikgu akan tunjuk yang cikgu tunjuk tadi, slide. Okay, nampak tak kat skrin tu? Nampak tak? Nampak. Alright, good. Nampak. Nampak. Okay. Okay. Ni kemahiran asas tenis. Lepas tu ada Messi tu apa servis. tu? Messi tu smash lah. Kalau bahasa secara bahasa Melayunya dekat tenis dia panggil Messi. So yang pertama adalah servis. Servis ni dia ada 3 jenis servis. Yang pertama servis cantas. Servis cantas ni kita potong bola. Nanti cikgu terangkan lah. Servis cantas, servis American twist dengan servis rata. Kalau untuk pukulan pepat adalah pukulan yang contoh dia pengguna tangan kiri, dia pukul daripada arah belah kiri. Kalau pukulan apa nama dia tu tadi? Kilas, dia pukul tangan kiri tapi dia pukul daripada belah kanan. So dia backhand, yang ni forehand. Pukulan volley adalah pukulan lambung. So bila bola tu datang dekat kita, kita akan lambungkan bola tu ke belakang, ke baseline, ke line paling belakang sekali. So smash, bola tanggung yang kita smash. Maksudnya smash tu ada 2, ada secara pepat menggunakan pukulan ni, pukulan pepat tapi kita smash dengan laju daripada tepi. Yang kedua overhead, macam dia buat. Tangan tu dihayun melebihi kepala, lepas tu terkena ke atas bola dan bola tu akan jatuh junam. So itu overhead. Okay. Strategi menyerang dalam situasi permainan. Okay, menyerang ni merupakan kemahiran asal dalam tenis. Serangan strategi serangan terdiri daripada kemahiran servis dan juga kemahiran smash. Okay, kemahiran servis smash dan pukulan pepat yang laju boleh jadikan kombinasi dalam melakukan serangan. Strategi menyerang dalam situasi permainan. Okay, macam kita lagi, kemahiran servis ada 3. Cantas, American twist dengan servis rata. Okay, kalau cantas ni nama dia potong bola ataupun slice. Kalau bahasa Inggeris orang panggil dia slice serve. So dia akan potong di tepi bola. Maknanya dia akan buat kontak raket tu di tepi bola. Menghasilkan bola tu akan menghasilkan putaran dan dia akan macam main bola sepak. Kalau kita letak spin dekat bola tu akan swing. Macam tu juga cantas. Yang keduanya American twist. American twist ni berada satu tahap yang lebih tinggi daripada cantas. Dia memerlukan cantas juga, dia memerlukan slice tapi pada atas bola. So dia akan melakukan service overhead, melakukan smash overhead atas kepala, lepas tu akan ada kontak di atas bola. Bila berlaku atas bola, bola tu akan jadi top spin.
Okay, top spin ni bola dia akan mantul dengan lebih tinggi. So apabila dia mantul dia akan jadi lebih tinggi. Lepas tu dia punya trajektori akan berubah. Maksudnya apabila pemain tu serve daripada belah kiri, contoh kan, okay, dia serve daripada belah kiri, kita akan cross court serve. So kiri akan serve ke kanan. So bila dia serve ke kanan, bola tu mantul, bukannya dia mantul terus ke kanan, tapi dia akan mantul, dia akan pergi ke kiri. So maknanya trajektori dia akan berubah. Untuk American twist. Yang seterusnya adalah servis rata, dipanggil flat serve. Flat serve juga servis laju. Servis laju ni servis normal tapi dengan pergerakan yang lebih laju dan kontak dia dekat betul-betul kat tengah bola. So bola tu tak ada berlaku, adalah mungkin berlaku sedikit putaran tapi taklah macam cakap, tak putar macam mana cantas dan juga twist lah. Sebab dia lebih kepada servis yang laju. Okey, dalam servis ada servis ace. Servis ace ni servis yang dibuat dengan laju ataupun mana-mana servis yang masuk ke dalam kawasan pemain lawan tanpa ada sebarang halangan. Maksudnya tanpa ada sentuhan daripada pihak lawan. Kalau sentuh pun tak dapat, bola tak dapat patah balik. So dia kira servis ace, servis yang menghasilkan mata. Tapi tenis ni dia bola tu kena melantun cikgu kan? Yes, kalau servis bola dia kena lantun dekat pihak lawan punya Tapi kalau tak lantun, maksudnya bila tengah permainan dia langgar tu lah, apa tu? Dia ada ni dia punya apa tu? Dia punya sang apa tu? Apa tu? Cikgu pun tak tahu. Apa dia tu? Tak, dia macam selalu orang main badminton kan guna tu kan, macam apa dah lupa pula, aduh. Salah. Nanti dah ingat bagi tahu cikgu. Okay. Kalau tenis ni permainan dia macam contohnya kalau cikgu nak serve, cikgu akan serve dari tempat cikgu ke tempat awak. Tapi bola tu kena mantul kat tempat awak dulu, lepas tu awak ambil. Lepas awak ambil, bola tu boleh mantul sekali kat tempat cikgu untuk cikgu ambil. Tapi kalau tak mantul pun cikgu boleh ambil bola tu, tak ada masalah. So kalau terlepas orang tu dapat satu skor lah. Kalau terlepas tu dapat satu skor. Okay, kalau skor tenis pula dia akan skor dia ada start daripada kosong, yang ni love. Okay, dia akan macam mana cakap seri lah kosong-kosong kan, tapi dia panggil love. Lepas tu satu point yang pertama orang tu akan dapat 15 mata. So 15 love. Lepas tu kalau dapat point kedua 30 love. Dia lepas 15 dia terus 30. Lepas tu dapat point lagi dia akan pergi dekat 40 love. So lepas kosong, 15, 30, 40. Lepas tu game point. Kalau dia dapat mata, satu game dia dah menang. So next game. Next game pun sama juga. Sampai 40, dah dapat ni, masih teruskan. Sampailah daripada 6 game, dia menang. Daripada 5 game. Daripada 5 game dia dapat menang 4 ke daripada 6 game dia dapat menang 4, dia dah kira menang lah macam tu. Okey, seterusnya strategi menyerang melalui servis. Pemain melakukan servis ke arah pihak lawan menuju kepada sasaran yang suka diambil. Okey, untuk servis kita tengok pemain perempuan ni, pemain wanita ni, dia servis daripada arah kanan. So penerimanya berada pada kanan penerima lah, tapi kiri orang yang serve. So untuk yang serve kita akan ambil nombor 1, nombor 3. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau serve daripada kanan kita akan ambil nombor 1, nombor 3. Kalau kita serve daripada kiri kita akan ambil nombor 3, nombor 5. Cuba bagi tahu cikgu kenapa dia ambil nombor 1, nombor 3, kalau kiri dia ambil 3 dengan 5. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dia ikut markah Apa dia? Dia ikut markah tu. Dia Kalau bola tu sasar kat situ.
Bukan. Kalau untuk strategi menyerang ni, dia kena ambil 1 dengan 3 adalah kerana pemain ini berdiri pada nombor 2. So apabila kita pukul 1 atau 3 memerlukan pergerakan oleh pemain pihak lawan untuk bergerak ke bola tersebut. So itu akan menyukarkan pihak lawan untuk ambillah bola tersebut. Itulah sebab kenapa kita kena serve pada nombor 1, 3 ataupun 3, 5. Ni dia macam tunjukkan satu pembahagian 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya, strategi menyerang melalui pukulan pepat dan kilas. Okey, macam cikgu cakap tadi, pepat adalah pukulan forehand, kilas adalah pukulan backhand. Okey, macam dia cakap tadi, jika pemain lawan menghantar bola ke kanan gelanggang, maka pemain boleh membalas bola tersebut dengan pukulan pepat ke arah 1. Okey, dia dah balas ke arah kanan gelanggang. Pemain ini dia menggunakan pukulan pepat sebab dia menggunakan tangan kanan, so dia akan jadi pepat. Forehand. So dia forehand tu dia balas ke arah nombor 1. So dia menyukarkan pemain untuk mengambilnya. Itulah pukulan pepat. Jika dia balas dengan pukulan dia pukul kepada belah kiri pemain putih ni akan melakukan pukulan kilas pula. Macam tu, pepat dan juga kilas. Okey, strategi menyerang melalui smash. Smash akan dilakukan di hadapan jaring ketika bola melambung tinggi di udara. Okey, bola dipanggil itu bola tanggung. Apabila bola tu tinggi, kita akan melakukan smash dengan 2 cara, iaitu sama ada smash pepat tu maknanya tepi, menggunakan forehand, ayun tepi, ataupun overhead. Overhead itu adalah pukulan pancung. Okey. Seterusnya, strategi menyerang melalui smash. Ini dia cakap tadi, ada pepat, ada pancung. Lepas tu bergantung pada posisi lawan dalam situasi permainan. Okey, untuk smash pun sama juga, kita akan cari tempat yang kosong. So kalau ada pemain yang berada di tengah gelanggang, kita akan sasarkan kepada kiri atau kanan gelanggang. Okey. Nursyah Zanani, are you there? Nursyah Zanani, awak ada ke kat situ? Hello? Ada. Dia cikgu. Okey tak? Cikgu nak suruh awak baca. Hello? Cikgu nak suruh awak baca yang ni. Yang mana? Yang cikgu tunjuk ni. Kekuatan dan kelemahan ni. Oh, baca dulu tu kan. Kekuatan. Okey. Kekuatan nombor 1, servis X Servis sukar ace. dikembalikan oleh Okey. sukar dikembalikan oleh pemain lawan. Jika berjaya dikembalikan, boleh kebiasaannya tinggi dan melambung ke udara, memudahkan smashi dilakukan. Okey. Jika bola dikembalikan secara tidak selamat, pemain mempunyai pilihan iaitu menyerang melalui pukulan pepat ke arah kiri atau kanan pemain lawan bagi mendapatkan mata. Kombinasi 3 kemahiran bergantung kepada kejayaan servis dan kelemahan lawan. Kelemahan pula, servis biasanya membuatkan pemain penyerang kehilangan mata kerana selalunya bola akan terkandas di jaring. Smashi yang laju tanpa kawalan akan menyebabkan bola keluar, tidak menepati sasaran dan terkandas di jaring. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Macam tadi dia cakap, service ace, macam dia cakap, service ace sukar dikembalikan oleh pemain lawan. Okey, kalau berjaya dikembalikan pun bolanya kebiasaannya tinggi, iaitu bola tanggung dan melambung ke udara. Itu bagi advantage kepada siapa yang membuat servis untuk melakukan smash.
Okey, jika bola dikembalikan secara tidak selamat, pemain punya pilihan iaitu menyerang melalui pukulan pepat ke arah kiri atau kanan. Okey, jika selepas kita melakukan servis, pemain lawan dia return bola tu semula dalam keadaan return yang tak bagus, kurang bagus. So kita mempunyai peluang untuk melakukan pukulan pepat sama ada kiri atau kanan gelanggang. Okey, kombinasi tiga-tiga kemahiran bergantung kepada kejayaan servis dan kelemahan lawan. So kebanyakan maksudnya strategi untuk single lebih diutamakan iaitu dengan servis yang baik. Sebab apabila servis yang baik akan membuatkan segala strategi itu boleh berjaya. Okey, yang seterusnya kelemahan. Okey, servis ace ni kebiasaannya membuatkan pemain penyerang kehilangan mata kerana selalunya bola akan terkandas di jaring. Okay, servis ace ni sebab servis laju tau. So apabila kita terlalu fokus pada kelajuan, kita akan hilang kepada ketepatan. So kat sini akan menyebabkan kita hilang mata sebab tak lepas jaring, tak lepas net. Okay, yang seterusnya adalah smash yang laju, iaitu smash yang laju tanpa kawalan akan menyebabkan bola keluar. Sebab bila bola tu tanggung, kita terlalu fikir nak end bola tu, so kita akan hayun dengan kuat. So sama juga ketepatan akan hilang. So bila tak menepati sasaran, sama ada terkeluar daripada court ataupun terkandas di jaring. Okay, seterusnya strategi bertahan dalam situasi permainan. Strategi bertahan ni ada 3 kemahiran, iaitu pukulan pepat, pukulan kilas dan juga pukulan lob. Okay, tadi cikgu dah terang pukulan pepat macam mana, forehand, pukulan kilas macam mana, backhand, pukulan lob adalah pukulan lambung. Okey, macam ada tadi siapa cakap tadi tu, pukulan kita menggunakan 2 raket untuk memukul dalam tenis sebab raketnya berat, bolanya pun juga berat. So kebanyakannya bila kita menggunakan 2 tangan apabila kita melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas ni sebab dia menyukarkan kita sebab kita berada pada bahagian yang bukan dominan kita. So kalau cikgu menggunakan tangan kanan, cikgu nak buat kilas di bahagian kiri, cikgu kena support. Cikgu kena support tangan kanan cikgu menggunakan tangan kiri. Sebab nak backhand. So kalau pukulan lob pula hantaran tinggi yang melepasi pihak lawan. Melepasi pihak lawan dan menyasarkan belakang gelanggang, iaitu baseline gelanggang yang paling belakang sebelum out. Okey, strategi bertahan melalui pukulan pepat. Okey, kalau awak tengok kat sini, pemain hitam menyerang pemain merah. Lepas tu pemain merah bertahan dengan menggunakan pukulan pepat sebab dia penggunaan tangan kanan. So pukulan pepat digunakan, forehand digunakan untuk menyerang di bahagian yang kosong, iaitu nombor 1. Sama jugalah untuk pemain hitam ni, kalau dia dapat bola, dia boleh juga buat serangan kepada pihak merah pada kawasan yang kosong menggunakan forehand. Okay, strategi bertahan melalui pukulan kilas. Pukulan kilas ni bukanlah pukulan yang tepat, tetapi lebih kepada defend. Dia boleh attack tapi sukar sebab tak ada ketepatan. So macam awak tengok pukulan biru menyerang kumpulan hitam. Apabila lepas dia menyerang, kumpulan hitam menggunakan pukulan kilas menyerang di sebelah kiri kumpulan biru. Maknanya dia menyerang lagi kepada kawasan yang lemah, iaitu kawasan backhand dia, kawasan kilas dia. So kat sini boleh menjadi bertahan dan juga menyerang. Okay, strategi bertahan melalui pukulan lob. Okay, awak tengok sini pemain kuning dia melakukan sama ada pukulan pepat ataupun smash pepat ke arah pemain putih. Lepas tu pemain putih nak bertahan menggunakan pukulan lob. Dia lob bola tu ke belakang, di arah yang berlawanan ke belakang di nombor 1, menyukarkan pihak kuning untuk mendapatkannya. So dia akan bertahan pada masa yang sama dia menggunakan serangan. Okey, cikgu nak seorang lagi. Siapa ya? Irdina Safia. Boleh tak awak baca yang ni? Masuk pukulan pepat tu. Apa dia? Apa masuk pukulan pepat? Tepat ke pepat? Pepat.
Perpat tu apa? Perpat tu pukulan forehand. Oh. Pukulan forehand ni maksudnya kalau awak pengguna tangan kanan, awak pukul pada bahagian kanan. So dia tepi belah kanan. Itu perpat. Apabila awak pukul pada bahagian kiri, itu dah jadi backhand. So forehand, backhand. Perpat kilas. Okey, teruskan baca tadi. Pukulan tepat yang dibuat dengan baik akan menjadi pukulan serangan sekiranya dihantar ke sasaran yang betul. Kedua, pukulan lob yang lawan bagi memberi peluang kepada pemain bertahan untuk kembali ke gelanggang. Kelemahan, satu, pukulan kilas sukar dihantar ke sasaran yang tepat. Dua, pukulan lob sukar diagak dan selalunya keluar dari garisan gelanggang. Ketiga, pukulan kilas sukar dilakukan jika pemain lawan membuat pukulan lagu di tempat. Okey, terima kasih. Okey, kat sini kita tunjukkan kekuatan kelemahan strategi bertahan. Okey, untuk kekuatan yang pertama dia, pukulan perpat dibuat dengan baik akan menjadikan pukulan serangan. Yang tadi, apabila dia dapat menggunakan pukulan perpat yang baik, dia akan dapat sasarkan kawasan yang kosong. So, itu kekuatan dia. Yang kedua, pukulan lob dihantar ke belakang pihak lawan bagi memberikan peluang kepada pemain untuk bertahan kembali ke tengah gelanggang. So, apabila kita di attack ataupun diserang menggunakan smash pada bahagian depan gelanggang, kita dapat bertahan dengan menggunakan pukulan lob. Kita attack kepada belakang pemain lawan. So pemain lawan perlukan masa untuk mengundur untuk mengambil bola lob tersebut. Walaupun bola lob tersebut bukanlah bola yang laju, tapi melambatkan pemain tersebut untuk mendapatkannya. So dia boleh jadikan serangan. So yang seterusnya adalah kelemahan. Pukulan kilas sukar dihantar ke sasaran yang tepat, macam cikgu cakap tadi. Pukulan kilas lebih kepada pukulan bertahan dan kadang-kadang je boleh buat digunakan untuk menyerang sebab dia tiada ketepatan. Dia hanyalah hayunan bola untuk melepasi net. Keselaluannya lah. Yang seterusnya pukulan lob sukar diagak, selalunya keluar dari garisan gelanggang. Okey. Kalau awak tengok Prince of Tennis lah, tapi sebab awak tak tengok, cikgu cuma terangkan je lah. Dia menggunakan pukulan lob untuk attack. Dia lob bola tu tinggi sampai ke garisan belakang sekali, yang dekat line, betul-betul jatuh dekat line. So dia jadikan satu benda yang pukulan bertahan jadi satu pukulan serangan. Tetapi jika kita tak dapat fokus ataupun ketepatan yang bagus pada pukulan lob, dia akan keluar daripada garisan. So yang seterusnya adalah pukulan kilas. Pukulan kilas sukar dilakukan jika pemain lawan membuat pukulan laju dan pantas. Okey, betul. Jika kita, contohnya cikgu menerima satu servis pada arah backhand cikgu, arah yang cikgu lemah, yang ni belah kiri. So apabila servis tu laju, cikgu nak cuba kembalikan menggunakan pukulan kilas, dia akan menyebabkan cikgu sukar untuk mengembalikannya. Mungkin cikgu dapat kembalikan, mungkin sama ada terkena jaring ataupun terlalu lambung, terlalu tanggung ataupun tak cukup kuat untuk cikgu kembalikan. Okay, yang seterusnya formasi permainan beregu. Okey, tenis ada dua. So kita tenis ada single, ada beregu, ada mix. So yang untuk yang beregu tak kisahlah sama ada mix ataupun lelaki-lelaki ataupun perempuan-perempuan. Beza daripada permainan perseorangan, strategi lebih kepada menyerang dan banyak bermain di jaring. Okey, dalam permainan beregu, kerjasama dan keseimbangan antara pemain merupakan perkara penting. Okey. Yang ni formasi permainan beregu. Okey, yang pertama, formasi pukulan servis oleh pihak lawan. Okey, sekejap Cikgu nak tunjuk something. Nampak tak kat skrin tu? Nampak. Tak? Okay, good. Alright. Okay, ni dibahagi kepada dua kumpulan A dan juga kumpulan B. Lepas tu A memulakan permainan dengan melakukan servis. Okay, A melakukan servis buat warna merah ni bola. Okay, so A melakukan servis. Dia akan cross court, so dia akan hantar kepada B. Okay, cikgu letak dekat B dulu. Itu anggap tim itu Apa dia? Itu A dengan B tu agak tim ke lawan? Okay, tim A dengan tim A1 ni
A dengan A1 ni satu kumpulan, B dengan B1 ni satu kumpulan. Oh, okey. Okey. Okey, yang ini net. Sekejap cikgu pekatkan. Dia macam A lawan B lah. Yes, A lawan B, betul. Okey, Okey. lepas tu servis dilakukan oleh murid A ke dalam petak servis dalam gelanggang A ke dalam petak. Okey, selepas dia melakukan servis, A melakukan servis kepada B, A ni akan bergerak ke hadapan gelanggang. Ini strategi dia Dia akan bergerak ke hadapan gelanggang. Kebiasaannya lah, ini normal. Selepas melakukan servis, yang melakukan servis akan bergerak ke hadapan. Lepas tu murid A1 masih berada pada petak yang sama, dia berada pada petak yang sama, tetapi dia bergerak lurus ke belakang bersedia untuk membuat pukulan balas. Okey, selepas dia serve, dia pergi depan, lepas tu dia akan sedia untuk pukulan yang B buat. So A1 ni akan pergi ke belakang. So lepas pergi ke belakang, murid B akan mengembalikan servis dengan pukulan lock ke belakang murid A1. Okey, sebelum masa bola baru nak bergerak tu, A1 tengah on the way nak ke belakang. B pun pada masa yang sama, dia cuba untuk memukul bola ini ke arah belakang A1. Ke arah belakang A1, tetapi A1 dah on the way ke belakang kan. So, dia sampai ke sini. So, apabila dah sampai ke A1, A1 akan cuba untuk mengembalikannya kepada B. Tapi kebiasaan dia akan melakukan dia cuma ada pilihan sama ada nak pukul secara lob ke belakang ataupun dia nak pukul secara main net, sebab double biasanya dia akan main net. Tapi pada masa sama kat sini dia tulis murid B1 akan membuat pukulan smash aim. Murid B1 bergerak ke tengah gelanggang. So B1 ni akan cover, selepas B pukul dia akan cover. Dia bergerak ke tengah gelanggang. So jika pukulan murid A1 ni ke arah jaring, B1 ni secara automatik akan end bola tersebut. So apabila A1 pukul ke sini ataupun ke sini ataupun ke sini ataupun ke belakang, kalau kat depan kalau kat depan B1 akan habiskan bola tersebut. Smash. Tapi tu bergantunglah, kalau pukulan ke belakang maknanya pukulan pemain B pula kena sambut. Tapi ni ada strategi dia untuk menggalakkan A1 pukul ke hadapan net dan B1 akan end. Okay, itu untuk formasi pertama. Okey. Yang kedua, ini cara permainan. Okay. Kedua, formasi pukulan lock. Murid dibagi kepada dua kumpulan. Kumpulan A memulakan permainan dengan servis. Okay, A melakukan servis lagi. Lepas tu A membuat servis manakala murid B membalas dengan pukulan lob ke belakang murid A1. So A melakukan servis. Lepas tu B balas lob ke belakang murid A1. Dia bagi kat sini. Untuk strategi ni A1 tidak bergerak. So lepas tu murid B bergerak ke hadapan jaring. Selepas dia pukul, dia akan pergi depan jaring. Lepas tu murid A yang ini akan membalas pukulan ini. Dibalas. Bila dia balas, pukulan kilas menyilang ke arah kiri. So dia membalas menyilang ke arah kiri gelanggang murid B. So kiri gelanggang murid B dia buat belah sini. So dia akan pukul bola ni ke kiri gelanggang, ke sini. Apabila dia buat macam tu, dia akan membuatkan pemain B1 yang berada di hadapan untuk melakukan smash semula. So apabila dua-dua press, A yang jauh bolanya nak buat lob susah sebab terlalu jauh, sebab lagi satu pukulan kilas. So dia terpaksa silang ke sini dan B1 akan habiskan permainan tersebut. Macam mana pun tu bergantung jugalah kepada pergerakan pihak A. Kalau A ke depan, A1 ke belakang, formasi yang kedua tak jadi. Dia akan jadi formasi yang pertama. Okay.
Tadi cakap tu, semua strategi dan formasi berdasarkan jangkaan pukulan pihak lawan dan jenis pukulan yang dihantar. Okey, formasi yang ketiga, pukulan smash. Okey, murid dibahagikan pada 2 kumpulan lagi. Lepas tu, kumpulan A memulakan permainan servis. Dia servis, okey, dia servis. Servis dah main. Lepas tu, selepas dia tengah dalam permainan, murid A membuat pukulan smash. Pukulan smash di tengah gelanggang. Okey, A ni dekat tengah gelanggang. Melakukan pukulan smash. Pukulan smash di tengah gelanggang, mana murid B membalas dengan pukulan lob. Tidak smash ke tengah gelanggang. Murid B balas dengan pukulan lob ke belakang bagi mengelakkan murid A1 menyerang dengan pukulan smash di jaring. So lepas smash, kalau dia balas dengan lob di hadapan jaring, A dengan A1 ni boleh habiskan bola tersebut. So dia buat bola lob ke belakang. So apabila dia buat bola lob ke belakang, murid A ni terpaksa reverse mula dan membuat pukulan kilas ke arah murid B. So bila dia dah buat pukulan kilas ke arah murid B, lepas tu murid A membuat pukulan ke arah murid B. Pukulan kilas ke arah murid B. Lepas tu murid B membalas dengan pukulan pepat. Bila dah sampai kat kilas kat sini, murid B ni akan buat pukulan pepat ke penjuru kiri gelanggang murid A kat sini. So yang player ni yang dekat depan ni tak dapat nak cover balik. Macam itulah teknik untuk double. Sebenarnya ini sekadar strategi, susah untuk terjadi sebab strategi tu bergantung kepada pihak lawan, bergantung kepada jenis pukulan, bergantung kepada kekuatan pukulan. So dia menyukarkan. Okey, selepas itu ini dia punya tu. Okey, kekuatan kelemahan. Formasi 1 merupakan formasi asas macam cikgu cakap. Formasi yang pertama formasi asas, formasi kedua kena follow pukulan balas pihak lawan. Lepas tu kelemahan dia untuk formasi-formasi ni, apabila pemain kita terlalu fokus pada formasi, kita akan terhadkan pergerakan dan memudahkan pihak lawan untuk mendapatkan mata. Okay, sekian daripada slide. Okey. Semua ada lagi ke? Wan ada, Wan Hasif. Saya ada, saya kekal ada. Mantap. Idina Safia. Idina Safia 1. Idina Safia 2. Idina Safia 3. Idina Safia 4. Mana Idina ni? Tak ada voice ke? Balu. Awak ada tak? Ke voice awak problem? Idina. Ada pun. Okey, Nursyah Zanani. Ada cikgu. Okey, good. Amira Yasmin. Ada cikgu. Semangat. Bagus. Nazmi Amani. Ada. Nazmi, baru dengar suara Nazmi. Okey, yang seterusnya Nur Damia Shah. Ada cikgu. Alright, good Damia. Okey. Sekarang cikgu dah terangkan, so kita akan main quiz. Wait
Okay, standby. Sekejap cikgu bagi link awak masuk. Okay. Okay, link ada dekat chat tepi ni. Buka. Buka dan boleh masuk tak? Boleh. Okey, masuk sebab partisipan masih kosong. Nasha, Nazmi Amani, Amira Yasmin, Syahzanani, Irina Safia dan Wan Hasif. Okey, Nazmi dah ada di situ. Lagi 5 orang. Di manakah kamu? Tekan link cikgu bagi tu. Boleh tak join? Seorang je Boleh. baru ni. Yang apa tu? Nani ada, Mia. Nani, Mia, Nazmi. Nani, Mia, Nazmi. Mia, Nazmi. Irdina, Sofia. Di mana Wan Hasif? Kena tekan apa tu? Nak tekan apa? Tekan apa cikgu? Apa pasal Apa yang tu? tekan? Dah tekan link cikgu bagi belum? Ya. Awak dah tekan link yang cikgu bagi ke belum? Rapat pun. Link yang dekat chat ni. Cikgu hantar balik. Atas mula. Dia agak ping lah. Okay, tekan, tulis nama dan tunggu. Cikgu cukup 6 orang, cikgu gerak. Manakah? Boleh tak tekan link tu? Tekan skrin ni ke cikgu? Bukan skrin ni, tekan link dekat chat tu. Kan cikgu ada hantar chat. Ada pun. Tapi in call message tu tak ada apa-apa ke? In call message. Cikgu hantar kat grup ni yang Google Meet je. Dalam grup Google Meet ni kan ada in call message tu. Oh, ya. Pergi Pergi kat setting eh. Pergi kat setting tu eh. Pergi kat setting. Dekat tepi, dekat bawah tu bukan ada chat ke? Oh, okey dah dapat dah. Awak ni, apa lah. Dah. Lagi Nama dua. saya dia. Mana lagi 2 orang? Itu nama saya dia. Nazmi, Nani, Mia, Idina Sofia, Amira Yasmin, Asif. Okey dah. Okay, good. Dah 5 orang standby. Dia ada pilihan jawapan, ada 3 jawapan, ada 1 jawapan. Yang ada 2 jawapan. So, pandai-pandai awak lah jawab. Okay, ready, start. Macam race je. Race. Salah. Semua salah salah satu apa benda ni. Benda Irina Sofia lah ni. Nombor 2 bersalah. Irina Safia, awak boleh jawab tak tu? Senaraikan cara melakukan kemahiran survey dalam permainan tenis yang betul.
Ah, Okey, dan Azmi mendahului dengan 400 poin. Okey, itu dia Mia cuba mengejar dengan 790 poin pada tempat kedua. Okey, Nani masih salah dengan 3 Nazmi soalan. hebat tau. Rasmi masih salah dengan 3 soalan. Hasif juga salah dengan 3 soalan. Okey, itu dia Irina Safia masih tidak bergerak, tengah isi minyak agaknya. Baru betul satu. Okey, Hasif mendahului dengan 850 poin pada tangga pertama. Yang Okey, manakah Nazmi merupakan strategi serangan dalam permainan tenis? Alah! Ini nak potong pula. Irina pada tangga tengok diisi minyak lama-lama dia potong tau. Servis yang baik boleh dilakukan dengan kenapalah sekarang. Okey, itu dia Mia masih mendahului dengan sangat jauh iaitu dengan 1680 mata meninggalkan Irina Safia Merupakan sebanyak 700 mahir dalam mata. permainan tenis. Sebab itu Hasif di tempat kedua dengan betul. 1670 mata. Kiraan mata dalam suatu set ialah love. Allah. Alah, dua-dua salah. Susah. Dia suruh beli dua cikgu kan, yang tu kan. Ah. Okey, Hasif sudah selesai menjawab. Ada lagi berapa orang tak selesai menjawab lagi. Gagal. Nazmi di tangga pertama memotong Mia. Saya gagal lah. Aduh, Hasif. Cikgu dah tahu skor saya berapa kan? Tahu. Kena buat tiga lagi. Okey, kita tengok ada lagi Dina Safia ada lagi lebih kurang 4 soalan ke 3 soalan. Amira Yasmin 1 soalan lagi, Nani lagi 2 soalan. Mia lagi 1 Kalau soalan. jawab balik boleh aku jawab balik. Kali ni aku akan ingat semua balik ni. Kita tengok kalau jawab balik pun kalah tak tahulah. Alah, tengok balik macam ni. Tu saya jawab balik kau. Okey, Nazmi nombor 1. Salah juga nombor 2. Nombor 1 betul. Edina teruskan menjawab Edina. Nani teruskan menjawab Nani. Jawab balik ke cikgu? Tak adalah. Si Hasif ni je ada. Tengoklah dia jawab balik pun dia kalah juga nanti. Yalah. Saya keluar. Berani lah. Acut. Siapa yang gagal ni? Okay, Nani 600. Edina Safia. Wish. Nazmi tinggi Nazmi tinggi. Nasib kita buang. Sepatutnya aku kena hafal tadi tu. Kenapa aku tak hafal tadi Cikgu tunjuk semua ni. Kenapa saya tak hafal tadi? Siapa suruh? Okey. Tak boleh win semua ni.
Okay, tempat ketiga Hasif, tempat kedua Mia, tempat pertama Nazmi. Tahniah. Boleh lah nombor 3 tu. Okey. Janji dapat nombor. Tahu tak apa, tak apalah. Nanti awak tengok balik kenapa awak salah, apa sebabnya. Awak tengok balik kat buku teks ada jawapan-jawapannya insyaAllah. Zara main tenis. Okay. So kita dah pukul 3, 1 petang. So kelas kita dah tamat, tapi sebelum tu cikgu nak Nazmi, cikgu tak dengar suara Nazmi tadi. Nazmi, apa yang kita belajar hari ni, Nazmi? Pasal tenis. Apa dia? Pasal tenis. Okay, apa dia pasal tenis yang awak belajar? Pukulan pepat, servis. Lagi? Lagi apa? Tak ada banyak salah. Okey, kita macam-macam tadi kita belajar. Kita ada belajar jenis-jenis serve. Ada 3 servis, ada jenis-jenis smash, kita ada pukulan pepat, kita ada pukulan kilas. Lepas tu kita ada teknik yakni formation untuk single dan juga double. Okay, double ada formation untuk formasi untuk lock, service dan juga smash. Okay, itu yang kita belajar hari ni. Nanti awak tengok baliklah buku teks. Sebab cikgu rasa next week kita ada ujian okay, so good luck untuk exam awak. Okay, apa-apa nak tanya boleh tanya cikgu dalam grup, ada masalah cikgu ada je. So terima kasih sebab join 6 orang daripada 26 orang ke 28 orang. 6 daripada 28 cikgu rasa 28. So tak apalah, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi next time. Okay. Kita jumpa lagi pada masa dan waktu yang sama. Jangan lupa like dan subscribe. Tiba. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Salam.